Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kita Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Sultan Abdullah UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, Puan Nur Nadia Muhammad Rosdi, Pegawai Psikologi Jabatan Pentadbiran dan semua manusia khasa UiTM. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai pengurusan perkhidmatan kaunseling. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Sultan Abdullah UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf khasa. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Nur Nadia Muhammad Rosdi untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Nadia. Okey, baik. Terima kasih Cik Hazira. Okey. Oh, dah ada, jika ada soalan ni, dah seram ni. Jika ada soalan ni. Okey, tak ada gurau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat, tak tengah hari lagi, masih pagi. Okey, so apa khabar semua? Rasa semua okey kan? Hari ni hari gaji So rasa macam semua okey Okey. So, macam diperkenalkan tadi, saya Nur Nadia binti Muhammad Rosdi. Saya adalah pegawai psikologi di Hospital Sultan Abdullah, hospital yang kita sayangi, yang kita banggakan kan, hospital tempat kita bekerja. So, hari-hari nak datang hospital seronok bekerja kan. Okay, vibe pagi-pagi kena tik kita punya senyum ke tak senyum nak balik pun senyum tak senyum kan. Okay, so hari ni serba sedikit saya akan buat sedikit perkongsian berkenaan dengan pengurusan perkhidmatan kaunseling di Hospital Sultan Abdullah. Okay, so next. Okay ke, boleh ke? Next. Boleh dengarkan suara saya kan? Okay. Boleh. Boleh, okay, terima kasih. Okay, so saya rasa mungkin ada yang pernah dapat dah soalan ni kan. Ada yang pernah saya tanya dah warna apa semua kan. So apa tujuan kita tanya kat mana tahap stres kita. So untuk beri kesedaran kepada diri kita yang mana adakah hari-hari kita tu, sebab stres kita akan lalui everyday. So macam tipu kalau setiap orang kata, oh hari ni saya bebas stres. Hari ni saya rasa happy tanpa stres. Tak ada stres langsung kan. And then so maksudnya stres ni adalah desakan di kanan, kiri, depan, belakang, dalam, luar, semua adalah desakan tu adalah stres dalam diri kita. So untuk nak kerja dengan lebih baik, untuk nak dapat keupayaan bekerja dengan lebih seronok, so kita perlu uruskan stres kita dengan baik. Okay, so first kali, kalau kaunselor je dia cakap pasal stres kan. So first kali kita tanya, adakah yang hari ni, tapi kita tanya waktu hari gaji kan. Okay. Tak apa, it's okay. Kita tanya hari ni. So adakah hari ni, pagi ni, adakah yang dah warna merah ataupun ada yang dah warna hijau, warna kuning ke, warna oranye ke. Siapa nak respon boleh respon. Respon kat chat pun boleh. Sebab saya boleh tengok chat hari ni. Ada yang nak respon ke? Ataupun ada yang sapu warna merah dah hari ni. Oh gaji masuk tapi dah banyak dah nak kena keluar. Ataupun oh gaji masuk tapi dah ni nak raya kan. So adakah dia dah sampai oren ke, dah sampai, ada yang dah oren. Okey, terima kasih Puan Lin, Puan Farah kuning. Okey, ada yang hijau ke hari ni? Ada yang hijau, yang senyum-senyum hijau. Yang merah tak ada Kalau ada yang merah, sekejap lagi saya bagi number. Feel free untuk contact saya, jangan risau, okey? Okey, orange. Ada yang merah, okey baik. Okey, it's okay warna apa pun kita hari ni, warna apa pun tahap stres kita hari ni. So try untuk kita uruskan dengan baik. Okey, baru 2 slide kan, dah panjang Okey, next. Okey.
Okay, so ni serba sedikit apa topik perkongsian kita hari ni. So kita mau macam formal sikit sebab kita fokus kepada pengurusan perkhidmatan kaunseling. So macam sebelum-sebelum ni mungkin kita mau leisure kepada pasal family sikit, pasal diri sendiri, self-care, pengurusan stres semua kan. So hari ni kita mau formal sikit tapi kita try untuk jadikan dia macam leisure-leisure juga sebab dia nanti jadi stres apa semua pula kan. So it's better untuk kita relax-relax je hari ni, okay? So kita akan fokus kepada pengenalan and then ada itulah visi misi, objektif sebab sekarang kita musim-musim MSQH kan. So kita kena fokus lebih berkenaan dengan prosedur dan kita punya ni lah, maksud dia prosedur dan juga kita punya fungsi kerja apa semua kan. So kita, hari ni kita akan fokus untuk tengok macam mana untuk nak dapatkan perkhidmatan kaunseling di Hospital Sultan Abdullah. Okey, seterusnya. Okey, ni serba sedikit berkenaan dengan unit kaunseling HASA yang mana saya sahajalah, saya sahaja yang dikenalikan oleh seorang pegawai psikologi dan pegawai psikologi memberi perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja HASA dan juga pesakit. So yang berhadapan dengan masalah dan memerlukan intervensi kaunseling. So kat sini perkhidmatan kaunseling ni bukan sahaja dia satu hubungan sahala, dia tak semestinya dia bukan satu nasihat yang okey kalau dia datang jumpa kaunselor, kalau datang jumpa pegawai psikologi ni dia datang dia just nak minta nasihat. Dia just datang nanti pegawai psikologi boleh tolong dia untuk selesaikan. Dia boleh datang-datang dapat selesai terus masalah dia. Okey, so perkhidmatan kaunseling ni adalah satu proses hubungan menolong yang profesional, sistematik dan berterusan berlandaskan etika perkhidmatan kaunseling. So dia adalah sesi dua hala based on etika yang telah ditetapkan. Okay, next. Okay, so tujuan dia bila datang jumpa sesi apa semua, so kita akan berfungsi untuk mempermudahkan, membimbing dan memberi sokongan serta dorongan kepada klien ke arah mencapai celik akal untuk klien tu dapat insight. Contoh kalau staff datang ataupun pasien datang, so yang selesaikan masalah adalah klien itu sendiri. Yang selesaikan apa kerumitan, kesusahan dalam kehidupan dia tu adalah klien itu sendiri. Tapi apabila ada seseorang untuk berkongsi, luahkan apa semua, so dia akan bantu, dia akan bimbing untuk capai apa yang kurang rasional sebelum ni, maksudnya nak bantu untuk rationalize balik apa yang perlu dicapai. So bantu untuk mencapai celik akal tadi, insight tadi. Okay, so peranan kaunselor dia dengar, bagi layanan yang baik. Tak adalah tiba-tiba datang jumpa kaunselor. Kenapa awak datang jumpa saya ni hari ni? So tak adalah sampai macam tu, okay? So datang jumpa kaunselor, kita bagi layanan yang baik, kita dengar dengan baik, kita try untuk memahami isu klien, terima dengan baik, hormati klien tu dengan baik dan membina hubungan kemanusiaan yang positif dengan klien. Tapi kalau tiba-tiba datang, klien tak nak cerita pula. So sebenarnya peranan klien adalah untuk dia memperihalkan isu yang dia hadapi. Apa kerumitan dia, apa masalah, apa isu yang dia ada. Ataupun apa penambahbaikan yang dia nak dapat, maksudnya dia nak capai dalam kehidupan dia. So boleh dibincangkan, maksudnya apa matlamat dia datang sesi ni, apa matlamat dan tujuan sebenar dia. Okay, and then dia memahami dan mengambil tindakan menguruskan isu yang dihadapi. So dia akan fokus untuk uruskan isu yang dihadapi selepas dia dah capai celik akal tadi. So kaunseling terikat dengan prinsip kerahsiaan. So kita bila datang jumpa kaunselor, kita akan fokus untuk sekiranya sukarela, kita akan fokus untuk semua apa yang dibincangkan dalam sesi adalah bersama kaunselor sahaja atau bersama pegawai psikologi sahaja. Tapi sekiranya yang datang berjumpa kaunselor adalah klien rujukan, so pihak kaunselor atau pihak pegawai psikologi tadi boleh, maksudnya perlu memberi laporan umum kepada perujuk tadi. Okay, so yang tu yang berbeza. Maksudnya kat situ perbezaan antara yang datang secara sukarela ataupun yang datang secara rujukan. So segala laporan, maksudnya yang diberikan kepada perujuk adalah hanya laporan umum sahaja. Okay. So dia adalah satu, maksudnya sebarang surat menyurat ataupun urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling adalah rahsia dan sulit di bawah peraturan
kaunselor dan juga Akta Kaunselor 1998. Okay, next. Sorry. Okay, so dia fokus kepada visi dan misi so visi dan misi adalah untuk memperkasakan kesejahteraan insan dan komuniti melalui perkhidmatan psikologi kaunseling yang profesional. Untuk misi, kita maksudnya responsif dan prihatin kepada klien. Klien tu termasuklah staff dan juga maksudnya pesakit di HASA. So dilaksanakan oleh pegawai psikologi yang terlatih dan profesional. So memberi fokus terhadap kesihatan emosi dan perkembangan psikologi klien yang lebih optimum. So dia fokus terhadap kesihatan emosi dan perkembangan psikologi. So sekiranya ada apa-apa isu yang melibatkan emosi, melibatkan psikologi, so kita akan bantu kat situ. So fokusnya adalah di situ. Okay, next. Sebab kita ada 30 minit je kan, so kita kena laju-laju kan. Okay. So objektif perkhidmatan kaunseling dia fokus kepada perkhidmatan yang holistik secara menyeluruh untuk kesejahteraan individu, organisasi dan juga komuniti tadi. So bukan semata-mata bila ada isu dengan individu, so bila individu yang datang, so dia akan melibatkan organisasi, akan melibatkan komuniti. So dia secara holistik. So bila dapatkan perkhidmatan, berikan perkhidmatan kaunseling psikologi kepada seseorang individu, so dia akan melibatkan organisasi dia dan juga komuniti yang terbabit. Okay, so melaksanakan perkhidmatan berteraskan etika dan peruntukan perundangan yang berkaitan dengan rahsia dan juga etika tadi, dan membantu dan membimbing klien mendapat kesedaran ke arah celik akal dan penerimaan imej diri yang lebih positif. So lebih rasional apa yang ingin buat dengan isu tu. Maksudnya dia lebih clear, okay, kalau saya ada isu macam ni, macam mana saya nak uruskan? Sekiranya saya ada stres macam ni, dia dapat celik akal, saya kena uruskan macam ni. So yang tu objektif perkhidmatan kaunseling yang disampaikan. Okay, seterusnya. Okay, so next fungsi. Fungsi kita fokus kepada melaksanakan perkhidmatan kaunseling dan intervensi psikologi kepada klien dan juga pesakit. So yang tu intervensi tadilah perkhidmatan kaunseling individu, kelompok ataupun perkahwinan dan keluarga. Okay, so melaksanakan aktiviti yang kedua, melaksanakan aktiviti pembangunan modal insan kepada warga HASA. Yang ni kita fokus kepada warga kerja. Maksudnya contoh kalau ada jabatan-jabatan yang memerlukan like psycho-education kepada staff, maksudnya kepada warga jabatan, so maksudnya boleh apply untuk adakan program ataupun kita tengok if ada slot yang boleh kita bantu secara group. So yang tu maksudnya program-program ataupun program-program pembangunan modal insan secara menyeluruh di HASA. So kita boleh buat program-program macam hari ni Friday, so ada apa-apa perkongsian berkaitan dengan psikologi dan kaunseling yang boleh membantu pembangunan modal insan. Okay, yang ketiga, mentadbir ujian psikologi dan saringan kesihatan mental screening yang bersesuaian. So ini difokus on screening. So sekiranya ada yang memerlukan like maksudnya ujian personality ataupun ujian yang kerjaya ke yang boleh membantu untuk peningkatan kendiri. So boleh, inilah maksudnya antara fungsi unit psikologi di HASA. So menjalankan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran seperti statistik dan juga laporan bagi perkhidmatan kaunseling yang telah dikendalikan. Okay, next. Okay, so merujuk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 18 tahun 2005, Panduan Aplikasi Psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. So akan ada dalam perkhidmatan psikologi counselling maksudnya based on JPA lah. So dia ada 4 fungsi, 4 komponen, yang mana pertama sekali adalah aplikasi psikologi counselling dalam intervensi. Intervensi dia fokus kepada counselling tadilah, counselling kelompok, counselling individu, counselling kepada pesakit, counselling kepada staff tadi. So perkhidmatan counselling itu sendiri. And then untuk yang kedua, aplikasi psikologi kaunseling dalam pembangunan personel. So dia fokus kepada program-program pembangunan personel lah. Dia bagi mewujudkan warga kerja yang memiliki nilai dan etika kerja serta sikap yang positif bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan HASA UiTM. Contoh, kita bagi maksudnya maklumat berkaitan dengan psikologi dan kaunseling kepada warga HASA untuk dia
jadi lebih baik, untuk dia dapat memiliki nilai dan juga etika kerja dengan lebih baik, dan dia dapat menyalurkan perkhidmatan dia kepada pesakit dan juga siapa saja pelanggan di HASA yang dia berikan perkhidmatan. Okay. Contoh kalau kat kaunter ke, so kita bantu untuk maksudnya aplikasi psikologi kaunseling ni terhadap pembangunan personal tu sendiri, terhadap pembangunan warga kerja di HASA tu sendiri. Okay, so aplikasi psikologi kaunseling dalam penilaian personal, dia fokus on pentaksiran inventory tadi, maksudnya penilaian secara yang bersesuaian lah, yang dilaksanakan kepada warga kerja UiTM, warga kerja HASA UiTM juga, bagi maksudnya dia apa yang sesuai untuk klien. Contohnya kalau ada apa-apa isu, so apa screening yang sesuai untuk dibantu. Contoh dari segi kalau ada isu berkenaan dengan kerja, bebanan kerja yang banyak, so mungkin boleh bantu melalui burnout punya screening. So yang tu adalah dari segi penilaian personal. So aplikasi psikologi kaunseling dalam penyelidikan. So yang ni mungkin kita boleh kita boleh buat kajian ataupun kaji selidik dalam kalangan warga kerja HASA UiTM berkenaan dengan permasalahan. So kita bagi contoh kalau stres, berkaitan dengan stres, mungkin kita edarkan soal sidik berkaitan dengan stres dan tengok apa permasalahan warga kerja HASA ni yang berkaitan dengan stres, dan mungkin boleh ada outcome daripada program-program yang boleh dibantu. Okay, next. Okay, so perkhidmatan kaunseling ni beroperasi 5 hari seminggu. So untuk staff kebiasaannya kita akan open untuk Isnin, Selasa dan juga Jumaat. Untuk patient Rabu dan Khamis, so 2 hari untuk patient. So based on MSQH juga kita diperlukan maksudnya keperluannya adalah 3 hari, maksudnya perkhidmatan kaunseling diberikan kepada klien dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh rujukan diterima. Okay, so setiap sesi kaunseling individu perlu dilaksanakan dalam jangka masa. So kalau individu, kalau yang seorang-seorang sekurang-kurangnya 45 minit ke 1 jam. Tapi kalau kelompok yang dalam grup ataupun sesi keluarga atau sesi kaunseling perkahwinan, dia sekurang-kurangnya 90 minit dan sejam, maksudnya sejam setengah ke 2 jam macam tu. Okay. So setiap klien ataupun pesakit akan diberi penerangan mengenai perkhidmatan psikologi kaunseling. Okay, next. Okay, so ni prosedur penerimaan kes dan operasi perkhidmatan kaunseling. So first kali perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja HASA. Maksudnya untuk staf HASA lah. Untuk staf HASA ada 2. Satunya sukarela yang macam saya cakap awal tadi. First kali adalah sukarela. Dan yang kedua adalah rujukan daripada ketua jabatan ataupun ketua unit ataupun ketua bahagian penyelia atau pegawai perubatan yang merawat dia. Okay. So kat sini yang tu adalah rujukan lah. So kalau rujukan kita akan berikan laporan umum kepada perujuk. Tapi kalau yang datang secara sukarela, yang hadir secara sukarela boleh terus hubungi pegawai psikologi dan dapatkan tarikh temu janji yang sesuai ataupun maksudnya ikut masing-masing punya kelapangan lah. Maksudnya kesesuaian tarikh bila dan yang kesesuaian dua-dua belah pihak. So kita boleh nego, tak semestinya okay hari Isnin, hari Selasa tu kena pagi sahaja, kena petang sahaja. So kita boleh try untuk discuss yang mana yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan perkhidmatan kaunseling. Okay, and then untuk kaunseling kepada pesakit dalam, so kita ada referral counselling dalam sistem Unimeds. So untuk referral ni doktor yang merawat boleh refer melalui sistem Unimeds, dan juga kebiasaannya pegawai psikologi akan ke ward untuk menjalankan sesi kaunseling, dan juga kita akan buat temu janji susulan lah. So mengikut maksudnya referral doktor yang telah diberikan. Okay, next. Kalau outpatient pula, dia rujukan daripada, kebiasaannya sekarang kita banyak rujukan daripada klinik psikiatri. ED pun ada juga, dan juga kes susulan lah. And then kalau maksudnya yang rujukan tu perlu daripada MO sendiri, perlu daripada pegawai perubatan sendirilah kalau outpatient. Okay, sama juga kalau inpatient pun. And then ada satu lagi perkhidmatan
psikopendidikan. So, pegawai psikologi boleh memberikan psikopendidikan dalam program pembangunan modal insan yang dianjurkan oleh jabatan lain. So, kalau sekiranya ada jabatan lain yang memerlukan, contoh untuk jabatan dia sahaja. So, untuk jabatan dia sahaja, perlu untuk bantu staff dia dari segi if ada isu komunikasi ke, if ada isu yang berkaitan dengan interpersonal, so if ada berkaitan dengan kita boleh untuk pembangunan lah, untuk pembangunan diri staff, untuk pembangunan attitude ke apa ke, so kita boleh bantu, maksudnya untuk apa yang sesuai untuk staff di jabatan tersebut. So boleh buat permohonan untuk slot pegawai psikologi bagi program dalam masa 1 bulan dari tarikh jangkaan program akan diadakan. So kita try, maksudnya kita try untuk ni lah, untuk support lah. Okay, next. Okay, so yang ni secara general prosesnya. First kali kita akan terima permohonan perkhidmatan kaunseling dulu. Tapi yang ni kita fokus, maksudnya staff pun boleh, patient pun boleh. So kita akan terima permohonan ataupun terima rujukan dulu, and then kita akan tetapkan tarikh dan masa dalam tempoh 3 hari bekerja, dan atas keperluan MSQH kita dalam masa 3 hari ni lah kena buat sesi ataupun maksudnya based on kita call ataupun kita video call jugalah kat sini. So maksudnya untuk first repo, first start untuk first sesi. Okay, so buka file, and then tapi yang ni kalau sekiranya sukarela, dia just untuk record dan rujukan kaunselor sahaja. Okay, so jangan risau masuk rekod perkhidmatan ke apa ke, tidak. So dia just ada atas, maksudnya ada just rujukan dan rekod kaunselor sahaja. So sesi kaunseling dijalankan mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. So kita akan set tarikh yang sesuai untuk atas persetujuan dan juga untuk kehadiran klien tadi. Dia boleh hadir ke tidak? Tak adalah tiba-tiba kaunselor paksa awak kena hadir juga waktu ni. Kalau tidak, saya tak nak buat sesi dengan awak. So tidak. So kita akan nego sampai boleh, maksudnya boleh bantulah. Kita boleh nego tarikh yang sesuai untuk klien. Okay. So sesi kaunseling dijalankan mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Satu sesi 45 minit ke 60 minit. Yang ni adalah sesi individu tadi. Okay, next. And then the proses kaunseling berlangsung. Kebiasaannya sekurang-kurangnya 3 sesi lah, sebab sesi first kita akan based on, yelah bila tak kenal takkan kita nak cerita kan. So kadang-kadang kita kena kenal dulu, kena fokus on, maksud dia kena ada repo dulu kan. So kebiasaan dalam 3 sesi, and then mengikut persetujuan dan kehadiran klien. Kalau tiba-tiba klien tu kata, tak apalah saya tak naklah 3 sesi, nak 2 sesi je. So kita based on persetujuan klien juga. Kalau dia tak nak datang, kita nak buat macam mana kan? So it's okay, kita, maksud dia kita terima tanpa syarat. So anything yang kita boleh bantu klien tu sendiri. Okay, so penamatan sesi kaunseling, maklum balas perkhidmatan kaunseling. Okay, ni proses general lah kiranya. Okay, next. So waktu operasi macam tadi, Rabu dan Khamis sesi kaunseling pesakit. Untuk staff, maksudnya untuk warga kerja hasas sendiri, so kita fokus hari Isnin, Selasa dan juga Jumaat. Yang ni saya letak je time, so tak ada masalah, dia tak stick kepada time ni. So kalau boleh follow, kita follow. Tapi kalau kata pukul 9 saya tak boleh, pukul 11 pun saya tak boleh, okay, jam berapa yang kita boleh, so kita tengok slot availability masing-masing atas kesesuaian dan juga persetujuan dua-dua belah pihak. Okay, so dia fleksibel, jangan risau. Okay, next. Okay, so yang ni kalau siapa yang pergi induksi, mungkin ada yang dah pernah tengok. So mungkin saya nak share sikit berkenaan dengan ni, sebab kebiasaannya orang takut nak datang jumpa kaunselor, orang takut nak maksud di stigma kita yang mana datang jumpa kaunselor ni orang masalah saja. Masalah yang besar-besar tu. Macam kenapa dia datang jumpa kaunselor? Dia tengok atas bawah orang datang jumpa kaunselor kan. So kaunselor pun sedih, kenapa lah tengok atas bawah kan. Kesian orang tu. Okay. So dia, maksudnya kita tengok mitos dan fakta tentang kaunseling. First kali, adakah kaunseling tu adalah nasihat? So sebenarnya kaunseling bukan nasihat. Dia adalah proses interaksi, hubungan menolong secara profesional antara kaunselor berdaftar tadi dan juga dengan klien tu mengikut etika yang telah ditetapkan dan dibenarkan. So difokus on dua hala punya communication. Dua hala punya interaction. So kat situ. And then yang kedua, kaunselor akan menyelesaikan masalah klien. Ya ke? So kaunselor membantu menurunkan perasaan dan juga pemikiran klien. So
kaunselor dia tidak menyelesaikan masalah klien, dia membantu untuk klien, maksudnya dia bantu teroka. Okey, bila perasaan dia macam ni, okey macam mana? So bila bila kita tanya macam ni, oh sebenarnya dia rasa macam ni. So pemikiran dia macam mana? So dia untuk capai celik akal yang saya fokus awal tadi. So dia untuk bantu klien tu sendiri untuk dia dapat matlamat dia sendiri. Maksudnya kaunselor hanya bantu gunakan kemahiran apa yang termampu untuk bantu klien teroka dia punya perasaan dan juga pemikiran klien itu sendiri. So dia ada aspek pemikiran, ada aspek perasaan dan juga ada aspek tingkah laku dia kan. So kita akan tengok 3 aspek tu juga. Untuk buatkan klien celik akal. Oh sebenarnya aku buat macam ni. Oh sebenarnya kalau aku buat macam ni lagi better. So klien yang dapat celik akal tu sendiri. Okay. So yang ketiga, kaunseling. Okay, kaunselor boleh membaca minda individu lain. So orang cakap apa? Kaunselor, psikologi, psikiatri semua boleh baca fikiran kan. Lalu sebelah, oh dia ni tahu dah aku sakit apa. Dia ni tahu dah aku ada masalah apa. Dia ni tahu dah aku stres kat mana kan. Kat mana besarnya bebanan tu. Okay, besar batu mana kan, ada kan. So kaunselor hanya mempelajari ilmu-ilmu bagaimana untuk membuat pemerhatian dan mendengar. So kita fokus on, kalau tiba-tiba oh betul lah, so sebenarnya kita fokus untuk memerhati dan juga mendengar. Dia bukan untuk kita baca fikiran, oh tahu dah ni tulis apa ni, tadi tahu dah, okay kalau pergi Tok Bomo tahu dah ni, dia ni tengah ada masalah apa semua kan. So dia bukan untuk baca pemikiran. So dia adalah mitos lah sebenarnya untuk baca pemikiran. So dia akan fokus untuk membuat pemerhatian dan juga mendengar dengan teliti sesuatu isu yang dihadapi oleh klien. Dia fokus untuk active listening. Okay. The next. So yang keempat, kaunseling hanya untuk mereka yang mempunyai kegagalan dalam hidup sahaja dan mempunyai masalah emosi yang sangat berat. So nak kena tunggu, itulah saya stres okey-okey je ni, biasa-biasa je stresnya. So tak payahlah jumpa kaunselor okey je. So saya okey je. So emosi yang dia rasa, maksudnya apa yang dia rasa, apa yang dia jumpa kaunselor di tempat kerja, contoh jumpa kaunselor dekat Hasal sekarang ataupun jumpa kaunselor dekat hospital ke, so tak semestinya kita kena base ke? Masih dengar saya ke? Okey, boleh dengar saya ke? Boleh. Tadi terputus sekejap macam tak dengar. Okey, terputus sekejap Kita sambungkan balik, okey? Dah dengar Dengar dah. Okey, terima kasih. Okey, tadi kat mana? Itulah dia emosi yang sangat berat. Mungkin berat juga ni tadi ni. Okey. Tak apa. Okey. So, sekarang dah dengar. Okey. So, dia hanya, maksudnya kaunseling terbuka untuk sesiapa sahaja yang mendepani isu-isu, any issue. Contoh kalau dia ada isu di tempat kerja. Contoh if ada isu dengan performance dekat tempat kerja. So, tak boleh macam tak stable
Dengar tak? Okey, wah. Okey, semua boleh dengar saya? Ya, saya kembali. Okey. Sorry atas masalah teknikal tadi sikit. Okey. Okey, kat mana kita tadi? Oh, dah emosi dah pergi, dah sangat berat. Tak apa, it's okay. Dia kadang-kadang biasalah puasa kan. Okey, puasa pula tiba. Okey. So, mitos yang kelima, semua orang akan tahu apabila saya mendapat perkhidmatan sesi kaunseling. So, kalau jumpa kalau jumpa Puan Nadia je, tiba-tiba semua orang satu hospital tahu kan. Okey, so setiap kaunselor terikat dengan kod etika kaunselor yang perlu dipatuhi. So, kita kena ikut etika dan juga based on apa yang telah ditetapkan dan yang telah dibenarkan dalam etika tadi. So kita kena fokus untuk kalau yang maksudnya kita akan fokus untuk jaga kerahsiaan tu. Okay. So sebab dia ada macam-macam kan stigma, kalau jumpa kaunselor sekolah lah, kalau jumpa kaunselor organisasi lah kan. So dia ada, semua orang akan tahu satu, kalau jumpa kaunselor sekolah, lagi guru besar semua satu apa, bilik guru tahu kan. So yang tu adalah stigma, yang mana maksudnya yang tu adalah mitos yang kita kena jaga. Maksudnya sepatutnya kita kena jagalah kerahsiaan tu. Mungkin tak semua, mungkin ada yang berlaku tapi tak semua yang ni lah yang jadilah macam tu. Okay, so mitos ke-6, kaunselor tidak faham sebab kaunselor tidak mempunyai pengalaman hidup yang sama dengan saya. Dan faktanya adalah setiap kaunselor telah dilatih secara profesional untuk mendengar dan menghormati perbezaan serta pengalaman seseorang. Sebab tu tadi, kaunselor dia tidak menyelesaikan masalah klien, tapi maksudnya kaunselor dia bantu untuk klien tu selesaikan masalah dia dan dia hormat dan dia dengar apa yang disampaikan oleh klien. So dia hormat perbezaan serta pengalaman klien dia tu sendiri. Okay, so next. Okay, semua nak rehat Okay, so kita dah kat ujung-ujung dah, jangan risau. Tiba-tiba tadi tersekat pula kan. Okay. So hubungi kaunselor anda iaitu saya lah kat sini. So Puan Nadia Maiti Muhammad Rosdi. So nombor telefon saya 03 3396 3365. Kalau nak contact terus melalui WhatsApp pun boleh. Kalau nak call pun boleh. So kalau siapa nak email dulu, email saya nadiarosdi@uitm.edu.my. So kita, kalau WhatsApp pun lagi mudah kan untuk buat appointment apa semua. So boleh je contact saya bila-bila masa. So kita tengok bila availability untuk kita setkan untuk appointment sesi counselling. Okay, next. Okay, so ni ada QR code. Kalau agak tadi tak nak lah save number. Okay, tak nak lah save number. Okay, so sebaiknya save number saya dulu. Save je dulu. Save je number tadi. 03-3396-3365. So mungkin hari ni rasa okay. Mungkin hari ni kita rasa tadi ada yang kuning, ada yang oren kan. Ada kuning, ada oren. Ataupun mungkin hari ni hari gaji okay je. Okay, sihat je, tak apalah, tak nak lah. So mungkin satu hari anda memerlukan seseorang untuk berkongsi. So kadang-kadang kita banyak simpan sebab kita rasa tak apalah, orang lain lagi apa, lagi banyak isu, orang lain lagi banyak masalah. So kita simpan, tak apalah, aku rasa aku rasa okey je, aku rasa tak apa je. So disimpan tak apa je tu lama bila tak apa je tu disimpan lama. So tak apa je tu boleh jadi something yang bila ada trigger sikit dia akan burst. So fokus untuk jaga kita punya kesihatan, jaga kita punya kesihatan mental, kesihatan emosi kita supaya kita boleh kawal setiap stres yang kita hadapi. So dengan cara kita ada sokongan di sekeliling kita, cari sokongan, cari support yang terbaik. Tak kisahlah kawan ke ataupun family. Contoh kalau sokongan tak boleh dapat daripada family, so siapa sokongan yang selalu ada dengan kita? Kawan ke ataupun adik-beradik ke? So siapa yang ada dengan kita bila kita perlukan. Yang pasti kita kena cari someone, kena cari sokongan tu. Sokongan, dorongan berbanding daripada kita biarkan dia terpendam lama kat dalam diri kita. Okay. Next, dah scan Okay. Boleh scan semua kan? Okay, so ni saya punya poster. Okay. So ada perkhidmatan kaunseling, bimbingan, konsultasi. Okay, next. Okay, so ni ada sikit teknik, maksudnya yang kita boleh bantu sikit. Maksudnya untuk
saya rasa saya ada pernah bagi sebelum ni, waktu Friday tahun lepas. Okay, so teknik pengurusan stres, so dia ada dua, satu stop teknik dan satu lagi grounding teknik untuk bantu daripada anxiety. So more kepada mindfulness punya teknik. Okay, so stop tadi kita fokus untuk kita berhenti dulu, contoh tengah buat kerja banyak-banyak kan, tengah duduk depan PC, daripada pukul 8 sampai pukul 5 duduk depan PC je, tak makan pun tak makan. So betul-betul ni semangat nak bekerja. Semangat nak bekerja tu bagus, cuma kita manusia, kita perlukan rehat sikit. So stop kejap, tapi stop tu jangan tiba-tiba pergi pantry setengah jam di situ. Okay, bukan waktu rehat Okay, so stop kejap, masa dia duduk dekat tempat kita yang sama, so berhenti sekejap, tarik nafas and then kita observe apa yang O tu stand for observe, apa yang maksudnya sensation kat kita punya physical, dekat kita punya pemikiran, emosi kita, apa yang kita rasa. So observe semua benda pasal diri kita. Peganglah tangan kita, oh punya sakit kat belakang ni, punya sakit kaki, punya tadi. 2 jam duduk depan PC tak berhenti. Tak kelip matanya, duduk tengok PC je kan. So kerja bagus, cuma kita perlukan time untuk self care kita, untuk jaga diri kita, untuk stop kejap, untuk be mindful. Terus kita sedar keadaan kita. And then kita senyum balik, buat kerja balik. Okay? And then kaedah grounding ni 5, 4, 3, 2, 1. Dan last sekali, maksudnya kita fokus tengok sekeliling kita ada apa. Sedar tak kita, oh rupanya pokok bunga kat situ. Sebelum ni tak perasan ada pokok bunga kat situ. Okay. So kita tengok objek yang ada sekeliling kita, apa yang kita boleh sentuh, 4 objek yang kita boleh sentuh, 4 objek yang kita boleh dengar, 3 objek yang kita boleh dengar, 2 objek yang kita boleh bau. Jadi orang sebelah kentut ke kan? Ataupun bau perfume baru, oh perfume baru So kita be mindful dengan keadaan sekeliling kita. Daripada kita, contoh kalau kita duduk seorang layan perasaan, dia ke mana-mana kan pemikirannya kan. And then yang last sekali adalah emosi yang kita rasa. Yang ni yang kebiasaannya kita macam, apa emosi rasa? Kadang nangis pun tak apalah, tak payah nangis, aku kena kuat. So mana emosi tu nak pergi kalau kita cakap macam tu? Tak apalah, tak payahlah nangis, kena kuat lah. Tak nak lah buat macam ni. Kena kuat, tak boleh. Kena kuat untuk orang ni, kena kuat untuk orang ni. So untuk kita siapa yang nak bantu? So emosi kita siapa yang nak tolong raikan? Okay? Okay, next. Okay, dah last dah. Okay, the greatest weapon against stress is our ability to choose one thoughts over another. So kita yang pilih, maksudnya keupayaan kita untuk pilih apa yang kita perlu. Maksudnya apa yang kita nak fikir, apa yang maksudnya kita uruskan stres kita tu dengan baik. So kita fokus apa yang kita perlukan instead, maksudnya kita fokus apa yang kita boleh kawal instead of benda-benda yang kita tak boleh nak kawal. So stres kita boleh uruskan, kita boleh kawal. Instead of, stres orang lain. Instead of, orang ni cakap macam ni ke aku. Orang ni buat macam ni ke aku. Kita boleh kawal tak apa yang orang nak buat kat kita. So yang tu yang kita kena fokus. Something yang kita boleh kawal berbanding daripada apa yang kita tak boleh nak kawal dan buatkan kita lagi bertambah stres. Okay. So kita fokus yang tu. And then, last kali, setiap emosi yang kita rasa, setiap emosi yang kita ada, tak kisah sama ada emosi positif ataupun emosi negatif, kita raikan dia dengan baik. Fokus untuk, contoh macam saya cakap beberapa kali tadi, kalau sedih, kalau perlu nangis, tak perlu nak rasa, kena kuat, tak boleh nangis, tahan sampai bila-bila. Okay, so just fokus untuk kita nangis kalau sedih. Just fokus untuk kita kalau marah, macam mana kita nak marah. Just fokus untuk kita marah. Tapi dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Maksudnya luahkan emosi tu, raikan emosi yang kita ada. Okay, so saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Jangan segan-segan untuk kontak. Maksudnya sekiranya ada nak datang sukarela pun boleh. Sekiranya ada yang nak dirujuk pun tak ada masalah, boleh kontak saya. So saya rasa setakat itu saja. Saya mohon maaf salah silap sepanjang sesi hari ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya ada satu, mungkin ada satu, saya akan bercuti dalam 2 bulan 5 sampai bulan 7. So sekiranya ada staff yang memerlukan perkhidmatan sesi kaunseling, boleh dapatkan perkhidmatan tersebut di maksudnya dekat pegawai psikologi lah, melalui pegawai psikologi di UiTM yang berdekatan. UiTM Puncak Alam, Puncak Perdana dan juga Sungai Buloh. Okay, so untuk pesakit maksudnya tak ada pengganti di sini. Cuma untuk staff
boleh dapatkan perkhidmatan. Maksudnya sekiranya ada yang diperlukan, maksudnya ada keperluan untuk berjumpa dengan kaunselor, jangan segan-segan untuk dapatkan perkhidmatan tersebut di UiTM yang berdekatan. Okay? So terima kasih. Saya mohon maaf salah silap sepanjang sesi hari ini, sepanjang perkongsian hari ini. Semoga dipermudahkan urusan semua balik kampung. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kita buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada pertanyaan, boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita. Tapi nampaknya tiada soalan. Mungkin boleh WhatsApp atau call Puan Nadia lah, seperti nombor yang tertera yang Puan Nadia bagi tadi. Mungkin ada Boleh. yang segan atau nak ni. Tak apa. Ada yang dah minta link kehadiran tu. Betul. Ada yang tak ada link ada. Okey, link dah ada. Tak apa, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nadia di atas kesudian untuk berkongsi maklumat mengenai pengurusan perkhidmatan kaunseling pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Puan Nadia. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih.